Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam SKKJ2 Excellent. Okey, bersama saya Cikgu Taufik yang akan mengajar kamu matematik tahun 6. Jadi untuk permulaan ni kita tidak akan menggunakan buku teks tahun 6 lagi sebab kamu belum dapat. Kita akan menggunakan buku teks tahun 5 lah. Jadi untuk pengajaran yang pertama ni, cikgu akan mengajar kamu, bukan mengajarlah, lebih kurang kita buat ulang kaji. Topik yang pertama iaitu nombor bulat. Jadi sediakan buku teks di hadapan kamu sebelum teruskan dengan video yang cikgu akan ajar sebentar lagi. Terima kasih. Okey. Untuk subtopik yang pertama iaitu kenal dan tulis nombor. Okey. Macam mana kita nak baca nombor? Macam mana kita nak kenal ataupun membaca nombor? Contoh diberi 7134662 contohnya. Okey, macam mana kita nak baca dalam bentuk ayat yang penuh? Okey. Ada masalah, ada murid yang mempunyai masalah dalam nak membaca sebab mereka tak mengenal nilai tempat. Okey, nilai tempat. Nilai tempat ni yang kamu dah belajar daripada tahap 1 lagi. Macam rumah dia lah. Okey, yang pertama yang kita tahu belakang sekali ialah sa. Kemudian pu ni puluh, ra ni ratus, ri ni ribu, puri ni maksudnya puluh ribu dan rari ialah ratus ribu. Okey, ni semua kita dah belajar. 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Okey. Cara nak baca dia ialah, okey, yang pertama kamu kena baca dalam satu segmen yang berbeza. Ini cikgu buat satu penghalang. Kita pecahkan dia. Okey, yang mana kita akan baca ini, kemudian ini. Baca yang depan dahulu, kemudian baru baca yang belakang. Okey. Baca yang depan. Yang belakang ni kita jangan tengok, kita tutup. Okey. Kita tengok yang depan saja. Cara dia bila kita nak baca, kita akan baca 713. Okey. Yang ini tadi. Ini tadi cara baca dia ialah 713. Okey. Kemudian apa yang perlu kita buat untuk yang di tengah-tengah ni? Kita akan tambah perkataan ribu. Ini yang kita tambah kemudian daripada inilah penghalang kat tengah ni. Okey, kemudian kita akan baca yang belakang, 3 belakang ni macam biasa je. 462. Selesai. Okey, 713,462. Okey, sebab ada masalah murid akan membaca 700,000, 10,000, 3,000, 462. Dah salah lah. So cara baca dia, kita baca yang depan ni dulu, kemudian yang di tengah ni kita tambah perkataan ribu, kemudian kita baca yang belakang. Okey, contoh lain. Kita bagi contoh lain yang banyak ada kosong. So kita ambil, katakanlah 405,030. Okey. So sama juga macam tadi. Yang pertama kita akan buat divider, pemecah kat tengah-tengah dia. Kita akan baca yang depan saja dulu. Baca yang depan saja ini. Okey, cikgu ambil yang depan ni, cikgu gunakan warna biru. 405. Cara baca dia ialah 405 ialah 405. Okey, apa yang perlu kita buat di tengah-tengah ni? Kita tambah perkataan ribu. Okey, apa yang perlu kita buat kat belakang ni? 030 macam mana kita sebut? Kita akan sebut
Kosong ni tak payahlah sebab ratus tak ada. So kita akan sebut ni sebagai 30. Jadi ayat panjang dia ialah 405,030. Selesai. Kes COVID-19 24 Januari 2021 hari inilah. Okey, pada hari Ahad. Okey. So statistik terbaru bilangan kes positif ialah ini angka dia. Kita akan sebut sama-sama nanti. Kes baru ini, jumlah discharge ini. Okey, kita akan baca. Okey, yang pertama kita buat macam tadi. Kita pastikan ada pemisah kat tengah-tengah ni, iaitu kita kira sah, puluh, ratus. Kemudian ada kat sini, dia akan jadi perkataan ribu. Sah, puluh, ratus. Cikgu potong kat sini, cikgu tulis ribu. Sah, puluh, ratus. Potong, cikgu akan tulis perkataan ribu. Okey. So bacaan yang pertama, kita baca yang depan ni. Kita baca ni, jangan tengok belakang. Kita baca depan. 183. 183. Apa nak buat kat tengah? Kita tambah perkataan ribu. Kemudian sambungkan dengan bacaan belakang ni. Macam mana kita sebut? 801. Okey, ini adalah dalam bentuk perkataan. Okey, sama juga kes baru 3364. Kita dah buat pemisah kat tengah-tengah, tulis 1000. Kita akan baca yang depan, kita baca sebagai 3000. Okey, 3, kemudian kita tambah perkataan yang kat tengah-tengah tadi tu, ini tu 1000. Kemudian kita akan sambung yang belakang. Cara bacaan dia 346, kita akan sebut sebagai 346. Okey, 3346. 3346. Kemudian kita tengok jumlah discharge. Jumlah discharge 141,446. So sama juga, kita akan baca 3 yang depan. 141 kita akan sebut sebagai 141. Kemudian kita akan sambung dengan perkataan apa? 1000. Dan habiskan yang di belakang 446, kita akan baca sebagai 446. So 141,446. Okey. Okey, bagi proses menulis dalam angka, terbalik daripada proses tadi. Apa yang kita dah buat tadi, daripada angka kita tulis perkataan. Kali ini kita terbalikkan. Daripada perkataan kita tukar kepada angka. Okey, jadi ada 3 soalan kat sini. Okey, soalan dia tuliskan ketiga-tiga ni dalam bentuk angka. Jadi apa yang perlu kita buat? Yang pertama sekali, kita cari perkataan ribu. Okey, contohnya kat sini, cikgu bulatkan ribu, cikgu potong. Okey, kenapa? Sebab kita akan buat proses terbalik yang macam tadi. Ribu dia berada di tengah-tengah. Okey, so apa yang perlu kita buat? Kita akan baca yang di depan dan kita akan baca kemudian yang di belakang. Okey, yang di depan dulu. Ribu tadi yang di depan kita baca 307. Macam mana kita nak tulis 307? So 307 kita akan tulis dalam bentuk angka ialah 307. Kemudian 49. Macam mana nak tulis 49? 49. Tapi adakah betul?
Adakah betul? Ini jawapan dia. Salah. Sebab kalau kita ingat yang tadi kita belajar sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Okey, yang kita tahu sini ialah sa, sini ialah puluh. Sebab apa sa dan puluh? Sebab 49. So yang di sini 300, sini adalah ra. Sini lepas 100 mestilah puluh, ini mesti adalah ratus. Ni bukan ratus biasa, inilah ratus ribu yang di depan. Puluh pun puluh ribu. So jadi ratus ribu, puluh ribu. Kita akan tahu sini adalah ribu. So apa yang tertinggal di sini? Okay, ratus. So apa yang kita nak buat dengan ratus? Tak ada dekat dalam nombor, dalam soalan. Kita letak sifar. So kita akan dapat 307,049. Okay, 307,049. Okay, untuk soalan kedua, 405. Kita baca ribu di tengah. Okay, kita tutup dulu. Kita tengok depan, 405. Macam mana nak tulis 405? 4 sifar 5. 103. Kemudian yang di belakang 103. Macam mana nak tulis 103? 103. So kalau kita cek balik, 10 ratus 103. 3 ni salah. So 5,000. 10 ratus ni ribu. 5 dekat ribu. 5,000. Betul lah. 10,000, ratus ribu. Ni dekat 400,000. 400,000. Okey, ini jawapan dia. Dan yang ketiga, ribu. Kita dah cari perkataan ribu. Kita dah buat pemisah di tengah-tengah dia. Kita ambil yang di depan, 230. 230. So kita akan tulis 2, 3 sifar. 230. 230. Ribu di tengah. 15. Kita akan tulis 1, 5. Dan kita akan cek balik macam tadi. Sama juga. Ini adalah ribu. So ribu ni 30,000. Ini adalah 30. 200. Ini adalah ratus. Ratus sama dengan ratus ribu. Puluh bersama dengan puluh ribu. Kemudian adalah ribu. Ini yang di belakang sekali akan jadi sa. Ini akan jadi puluh. So apa yang hilang? Ratus. Apa nak buat di situ? Tambahkan sifar. So ini adalah cara kita nak menulis daripada perkataan menjadi angka. Okey, seterusnya kita pergi kepada terokan nombor. Dalam terokan nombor ni kita perlu tahu tentang cerakin. Okey, ramai dah belajar, cuma takut lupa. Okey, cerakinan ni dia ada terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, cerakin mengikut nilai tempat, dan satu lagi mengikut nilai digit. Okey, apa yang dinamakan dengan cerakin? Cerakin ni ialah bila kita ambil satu nombor, kemudian kita pecahkan mengikut nilai dia, nilai tempat yang tersendiri. Contohnya kita ambil nombor 25. 25 ni bila kita cerakinkan, kita akan dapat, kalau mengikut nilai tempat lah, 20 tambah 5 sa. Kita asingkan 10 dengan sa, ataupun dari bentuk nilai digit, dia jadi 20 tambah 5 sa. Tu tak tulis lah kan. Okey, sama juga kalau kita ambil nombor 1372, iaitu 1372. Bila kita cerakinkan, kita tahu ini adalah ribu. Jadi 1,000 tambah 3 ni adalah di tempat ratus. So kita ambil 3 ratus tambah 7 di tempat puluh, 70, dan 2 di tempat sa, 2 sa. 1,000 tambah 300
tambah 70 tambah 2 sab. Okey, dalam bentuk nilai digit pula 1000 tu tulis dalam bentuk 1000 lah. 1000 lah. 1000, 1000. Ada 3 kosong di belakang dia. Macam mana 300? Kita akan tulis dalam bentuk ratus. 300 10, 70, 7 diikuti dengan 1 sifar dan juga 2 sab. Okey, ini adalah cerakin yang mana daripada satu nombor kita pecahkan kepada nombor-nombor mengikut nilai tempat dia sendiri. Okey, yang mana ribu, ratus, puluh, sab. Okey, macam mana kalau nombor tu besar? Contohnya kita bagi 1, 8, 3, 4, 6, 9. Okey, takut ada yang terlupa. Ini rumah apa, ni rumah apa, ni rumah apa. Okey, jadi cara nak mudahnya, cikgu asingkan mengikut nilai digit dahulu. Ambil 1, belakang dia semua tukar sifar. Kemudian kita ambil nombor yang kedua, 1 dah 8, kita tulis 8. Kita tukarkan yang lain dengan sifar. Kita tulis 3, kita tukar yang lain sifar. 4, belakang dia tukar sifar. 6, belakang dia tukar sifar. 9, tak ada sifat lah. Jadi apa yang perlu kita buat kat sini ialah 100,000 tambah 80, 1000 tambah 3000 tambah 400 tambah 60 tambah 9. Okey, ataupun tulis dalam bentuk nilai tempat macam tadilah. Okey, kita tukar dalam nilai tempat. 100,000 maksudnya 100,000. Kemudian diikuti dengan 80,000 ialah 80,000. 3,000, 400, 60, 9 sab. Okey, ini adalah cara kita nak cerakinkan nombor-nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Yang kena tahu nilai tempat ialah di mana tempat nombor tu berada. Tempat tu maksudnya 10, ratus, ribu lah. Nilai digit ni adalah angka nombor. Digit ni adalah angka ataupun nombor. So kita kena tulis dalam bentuk nombor. Okey. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, subtopik yang ketiga ialah banding dan susun nombor. Okey, kita akan belajar cara untuk membanding dahulu sebelum kita menyusun. Okey, membanding. Macam mana kita nak bandingkan? Contohnya kalau cikgu bagi 3 dan 7, kita boleh bandinglah mana lebih besar. Pastinya 7. Mana lebih kecil? Semestinya 3. Okey, ataupun cikgu bagi nombor besar sikit, 39 dengan 51. So kita tahu mana satu yang lebih besar, tentunya 51, yang lebih kecil 39. Okay. Tapi macam mana kalau kita dibagi nombor yang lebih besar? Okay. Contohnya nombor yang melibatkan ratus ribu. So contohnya dia beri 143628 dan juga 143268. Nombornya seakan-akan sama, tapi dia tak sama. So macam mana kita nak bandingkan antara kedua-dua nombor ni, mana satu lebih besar, mana satu lebih kecil? So yang pertama, kita kena pastikan bilangan digitnya sama. Okey, 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Kenapa kita kena pastikan sama? Sebab tak gunalah kalau kita comparekan antara 3742 dengan 37420. Dah pastinya yang ini lebih besar sebab dia melibatkan puluh ribu, manakala ini ribu saja. So kita kena pastikan nilai bilangan digitnya sama. Yang ini 6, ini 6, baru kita boleh bandingkan. Okey. So apa yang perlu kita buat? Nak dimudahkan, kita akan buat, cikgu akan buat dalam bentuk jadual.
jadual, iaitu jadual ni 10 ni nilai tempat ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Okey, bila kita nak bandingkan dua atau lebih nombor, pastikan semua nombor yang kita nak bandingkan tu sama dan kita letakkan ikut nilai tempat yang tersendiri. Kita ambil depan ni dululah. So, sah dia 8, 2, 6, 3, 4, 1. Cikgu salin di bawah dia. 8, 6, 2, 3, 4, 1. Okey. So, kita akan comparekan antara kedua-dua nombor ni. Yang pertama sekali, bila kita nak compare, kita kena tengok, bila kita nak bandingkan, kita kena tengok dari depan. Okey, 1 dan 1 sama besar. So, kita tak boleh tengok. Okey. Okey, kita tengok 4 dan 4 sama. So, jangan tengok. Maksudnya, kita tak boleh nak bandingkan sebab 4 dengan 4 sama besar. 3 dan 3 sama besar pun tak boleh nak bandingkan. So, kita tengok 6 dan 2. So, kita tahu mana lebih besar? 6. Ini adalah besar, ini adalah kecil. So, daripada situ kita nampak ini adalah nombor yang lebih besar dan ini adalah nombor yang lebih kecil. Okey. Kita jangan compare dari belakang. Kalau kamu tengok dari belakang, kamu akan rasa ini lebih kecil sebab ni 2, ni 6. So, kita kena tengok dari depan ke belakang. Okey, itu cara dia untuk membandingkan nombor yang mana besar, mana kecil. Kalau melibatkan nombor yang besar lah, contohnya 6 digit. Kalau setakat 1 digit, 3 dengan 7, tak payahlah nak buat jadual. Terus di compare. 39 dengan 51 pun kita dah boleh tahu mana lebih besar, mana lebih kecil. Tapi yang jadi masalah bila nombornya seakan-akan sama dan dia melibatkan nombor hingga ratusan ribu, puluhan ribu, juta, puluh juta. Jadi kita boleh gunakan cara ini untuk membanding beza. Okey, kali ini kita beralih kepada subtopik yang ketiga, banding dan susun nombor. Banding kita dah buat tadi. So, sekarang kita akan buat menyusun nombor. So, menyusun nombor ni, ini soalan dia, ada 3 soalan. Kita akan menyusun nombor ni dalam bentuk tertib menaik. Tertib menaik. Tertib menaik ini daripada nombor yang paling kecil kepada nombor yang lebih besar lah. Okey. So, yang pertama sekali, bila kita nak susun nombor, kita kena pastikan nombor-nombor yang kita susun tu, kita nak bandingkan dia, kita kena pastikan bilangan digitnya sama. Contohnya di sini 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2
5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya semua nombor adalah 6 digit. So kita akan susun ikut nombor yang paling depan dahulu. Kita tengok nombor yang paling depan. Kalau tertib menaik, dia mestilah daripada nombor yang paling kecil. So kita tengok nombor yang depan. Ini yang mudah lah. 3, 4, 8, 5, 6. Mana yang paling kecil? Kita nak menaik ni. So dah tentulah 308, 154. Kemudian ini dah sudah, cikgu panggahkan lah. Kita dah tulis. Pastikan kamu menyusun nombornya sama ya. 4, 6, 4, 8, 5 dengan 6. Mana yang lebih besar daripada mana yang lebih kecil? 4 lah. 3 dah tulis, so tinggal 4. 4, 6, 5, 5, 8, 7. Okey, cikgu panggahkan. Kemudian kita tengok 8, 5 dan 6. So yang paling kecil ialah 5. 5, 7, 9, 4, 6, 7. Pangkah. Kemudian antara 6 dengan 8, 6 lebih kecil. Kita tulis 6 dulu. 173. Dan yang terakhir ialah 803385. Okey, sudah selesai soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Kalau kita tengok nombor yang di depannya semua sama, 7, 7, 7, 7, 7. Dan bilangan digitnya, pastikan kita kira bilangan digit dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey.
Pastikan semua sama 6 digit. Kita akan tengok nombor yang pertama. Nombor yang pertama 777777. So semua sama 7. Jadi nombor yang pertama ni tak boleh dibandingkan. So kita korbankanlah nombor 7 ni dulu. Cikgu potong untuk kita tengok nombor 7. Kita akan tengok nombor yang seterusnya. So yang seterusnya kita akan tambah 4 6 5 3 5. Okey. Jadi nombor yang paling kecil ialah 4 6 5 3 5. Yang paling kecil ialah 3 lah. So kita ambil nombor ni dulu. 7 3 5 4 6 8. Kemudian kita tengok 4 6 5 5. Paling kecil 4 dah. So kita ambil nombor ni 7 4 5 4 6 7. Kemudian 6 5 5. Paling kecil 5, tapi ada 2. Macam mana kita nak compare? Macam mana kita nak bandingkan? So kita akan tengok nombor yang seterusnya. 5 dan 5 sama besar. So kita akan tengok 3 dengan 4 mana yang lebih kecil. Kita ambil yang lebih kecil, iaitu 3. So 7 5 3 8 6 7. Diikuti dengan yang 4 tadi, 7 5 4 1 3 5. Dan yang terakhir 7 6 8 1 3 7. Okey, dah menjawab soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang ketiga, yang mana kalau kamu tengok nombornya hampir-hampir sama dan seakan-akan sama, tapi dia tak sama pun. Jadi apa yang kita kena buat? Yang mula-mula sekali, pastikan digitnya sama. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Semua 6 digit. Jadi kita akan tengok nombor yang di depan dahulu. 2 2 2 2 sama. So korbankan 2 tu dulu, sebab kita tak nak tengok 2. Kita akan tengok seterusnya. 4 6 6 4. So ada 2 4. 4 ada 2, 6 ada 2. So yang paling kecil ialah 4 lah. Tapi yang mana satu 4 dia? Yang depan ke yang belakang? So kita tengok nombor yang ketiga, 6 6. Antara dua nombor yang 4 tadi tu. Yang ni kita jangan tengok, sebab kita dah tahu 6 tu besar. So kita abaikan dulu. Okay, dari sini cikgu tutup lah. Sebab ni tadi 6, sini 4. 6 ni besar, tutup. 4 6, 4 tu kecil, 6 tu besar, kita tutup. So yang tinggal kita tengok 4 sama besar, 6 sama besar, 2 dengan 6. So mana lebih besar? 6. Yang lebih kecil lah kita ambil sebab kita nak tertib menaik. So kita ambil yang paling kecil tadi, 2 4 6, 2 4 6, diikuti dengan 2 4 6, 6 2 4. Okey, dah selesai 2 ni. Okey, cikgu tutup yang ini. Kita tengok yang seterusnya, 264 264. Sama 264 264. Kita tengok antara dua ni, nombor yang keempat, 4 dengan 6, mana yang lebih kecil? 4. Jadi bila yang lebih kecil 4, kita akan ambil yang ini dulu. 264 462. Dan akhir sekali 264 642. Okay, dah selesai. Ini adalah cara untuk menyusun nombor mengikut tertib menaik lah. Okey, cikgu buat ikut tertib menaik.